Dapatlah. Okay, so yang next ni nak cakap lagi, bila kita punya niat tu, kalau boleh memang niat dia, kita memang niat yang baik-baik lah kan. Okay, yang saya nak share ni, saya mandi. Okay, apa namanya, niat kan, buat forever ni, memang macam apa ni, si Punaja kata kita ikhlaskan diri, niat sangat nak bagi manfaat kat orang. Bila kita niat yang betul, kita niat nak bagi manfaat pada orang, itu yang kita punya perjalanan tu mudah. Kita berada kat track yang betul lah. Tapi macam sekarang ni saya dah tukar. Okay, bukan kita niat nak bagi manfaat kat orang. Kita niat Allah datangkan orang yang perlukan pertolongan kita tu. Betulkan kita niat hari-hari kita buat. Ya Allah datangkan orang yang perlukan kita punya pertolongan. So sebab tu daripada situ kita boleh bagi manfaat pada orang. Itu saja. Niat Terima kasih. Okay, masih sikit. Tak payah bakal manager tak lama lagi. InsyaAllah, amin. So betul lah kan, setiap apa kita cakap, benda tu kan satu doa kan. So lepas ni, ubah doa kita juga. Saya suka sebut luas rezeki kan. Lepas tu nak bantu orang. So insyaAllah lah. So bila kita terdetik, kita teringat dekat seseorang, so mungkinlah Allah bagi seseorang tu bukan secara kebetulan sebenarnya. Apa yang kita minta, pasti Allah hantar seseorang. Kalau kita minta dibantu, so adalah orang akan bantu kita. Kalau kita minta, kita perlu bantu orang, insyaAllah benda tu akan datang juga sebenarnya. So dari pelbagai segi tu kita tak tahu kan, mungkin tersepak tengah jalan ke kan, terselisih tepi jalan kan. So benda tu so Allah detikkan, bukan kebetulan InsyaAllah lah. Semoga apa yang kita low projection tu kan, so apa yang kita bayangkan pasti berlaku dekat kita lah, apa yang kita nak. Okay, thank you. Kak Liana nak sharing kan? Okay, ada yang nak sharing macam mana close SYJP ke kan? Bagilah tip yang close SYJP, mungkin ada yang belum close SYJP, cara-cara korang push orang untuk ambil SYJP. Tapi dengar cerita grup Benny, grup Kak Gaya, ramai sangat close SYJP. Tapi pagi ni tak nampak dia orang ni, mana ni dia orang ni? Aduh, hai. Okay, Kak Liana sila. Buat sharing. CBM, minta tolong bagi orang lain dulu boleh tak? Minta maaf, Kak Yana tertekan resign sebenarnya. Tengah drive nak bawa betul pergi vaksin. Okay. Kak Isa, tolong sharing Kak Isa. Wakil. Nak sharing ke? SYJP berlambat-lambat ni. Sharing macam mana dia buat? Tingkat Liana ramai sangat close SYJP. Kak Isa anda Kak Isa Kak Isa sharing sikit Kak Isa, kita orang nak tahu juga. Caya. Come on. Amir. Alright. Sila. Okey, selamat pagi semua. Pagi. Saya Esal di Sarawak lah. Tim Yana. Untuk SYJP tu tak ada rahsia dia, kita kepo-kepo je. Introduce. Lepas tu kita ajar ada GEP, kita cakap forever ni baguslah pakai testimoni sendiri. Saya pakai aloe vera gel tu yang kuning tu. Sebab testimoni saya guna benda tu, gesek saya dah okey lah. Lepas tu kita cakap lah kebaikan produk ni, beritahu produk. Lepas tu tangkap lah. Dia orang masuk member terus introduce SYJP, dia on je. Tu je rahsia dia. So setakat hari ni I dah close 5 SYJP lah. Tanya Kak Esa. Bakal manager juga ni. Amin. Tu je lah. Jadi setakat hari ni saya close 5 SYJP dan 3 VIP. So semua dia 8 lah. VIP ni. Memang terhebat lah supervisor lah bulan ni. Ya, dah supervisor dah. Oh, dah supervisor dah. AM lah. AM. Amin. Forever Sultan, bulan pertama 50 cc. Cayuk. Okay. Ada lagi nak sharing Kak Isa?
Dah, tu je. Thank you. Terbaiklah, tahniah Kak Isa. Terbakarlah. So kita dalam ni pun ada awak Sarawak juga. Rebecca. And siapa lagi? Okay, ada yang nak sharing lagi tak? Thank you. Kak Cak Gondo Okay, ada yang nak sharing no? Senyap je. Tak nak sharing ke? Sila-sila. Share kereta baru. Assalamualaikum. Pagi memang setiap pagi Ahad no wajib. Selawat kan? Jangan nak elak Baru nak lari. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pagi. Okay, semangat ni sebab tengok ramai sangat dalam ni. Hari ni 27 orang. Alhamdulillah. Okay, Nur orang yang paling suka masuk kelas tau. Tapi walaupun kadang-kadang lambat sikit kan sebab ada anak kecil. Tapi kalau tak masuk kelas macam rasa something. Mungkin sebab nampak leader-leader hebat kan. Kita terinspirasi. Okay, hari ni nak syukur apa? Bersyukur sangat sebab anak-anak tim diorang dah mula nampak jalan yang benar. Mula dah rasa rugi kalau tak sharing. Nur sangat happy. Alhamdulillah Allah dengar doa-doa sebelum-sebelum ni. Okay, sebenarnya penting seorang leader untuk bersangka baik. Seronok cerita yang baik-baik ni. Walaupun anak tim kita dia tak respon ataupun dia buat dek je, blue tick ke apa ke, kita just fikir mungkin belum terbuka hati, mungkin dia tengah usahakan sesuatu. Kita kena sentiasa bersangka baik. Jangan sesekali tinggalkan anak tim kita yang senyap, yang nampak macam dia tengok kita, dia tak left group pun. Cuma dia tak respon. Mungkin kita bayangkan dia tengah membina kekuatan untuk mulakan. Kita fikir gitu. Sebab biasa kan kalau kita fikir yang baik, kita dapat yang baik, betul? Okay, jadi yang kedua, Nur bersyukur sangat dikurniakan leader-leader yang hebat, serta yang positif. Sebab kan Allah ni dia bagi apa yang dalam sangkaan kita tau. Jadi kalau kita selalu bersangka baik, inilah yang kita dapat. Leader yang baik, leader yang sentiasa membantu, saiklan-saiklan yang sentiasa sokong menyokong, walaupun kita tak adalah dia buat sale kita untung. Tak juga kan, tapi cuma yang CDM tu je lah kan. Tapi Nur seronok sangat-sangat lah. Dalam Forever ni kita tanya apa pun semua orang jawab. Sebab tu happy sangat. Okay, bukan mudah tau nak jadi leader yang baik ni. Okay. Tapi usaha seorang leader bila dia bantu seorang anak tim, okay, daripada dia tak ada apa-apa, dia zero, okay, bila dia dah terbina, hanya leader tu saja yang dapat rasa tau. Okay. Kak Daya senyum pula dia. Kak Najah mesti rasa sangat sebab sangat happy bila nampak Kak Dayah mula terbina kan. Jadi Nur pun dah dapat rasa sikit-sikit macam mana perasaan seorang leader. Walaupun Nur tak banyak pun anak tim. Tapi Nur bayangkan macam anak tim Nur ni berderet-deret je. Macam sibuk sangat nak urus padahal sikit je. Tapi kita kena selalu bayangkan yang hebat-hebat, bayangkan yang baik-baik. Mata kena jadi macam mata lebah. Walaupun mata kita sembab tak cantik, tapi tetap kena bayangkan yang mata kita ni macam mata lebah. Okay, nampak yang baik-baik je. Walaupun dalam keadaan kita tak sihat ke, sakit ke, down ke, sales tak cantik ke, tapi bila kita dah biasa positif, okay, semua tu akan terurus dengan baik. InsyaAllah. Okay. Lagi satu, kalau kita nak niat jadi orang kaya, okay, sentiasa perbaharui niat supaya kita tak tersasar lah bila dah kaya nak jadi jutawan yang beriman. Kena ingat tu. Okay. Lagi satu tip untuk bagi tip pula.
Boleh ke? Okay. Tip untuk berjaya lah. Walaupun kita taklah berjaya mana kan. Tapi nak bagi tip sebab apa? Sebab tip nak berjaya ni apa? Suka memberi. Kena suka memberi. Nak bagi apa? Kita tak ada apa-apa pun. Tapi bagilah daripada hati. Contohnya, tak ada duit, bagilah senyum. Kalau tak ada duit lagi, tak ada senyum, bagi perkhidmatan. Perkhidmatan tu bukannya perkara yang susah. Sorry. Contohnya, hari ni kita masak apa, kongsi sikit kat jiran. Letak atas meja depan dia ke WhatsApp dia. Hari ni masak ni, nak kongsi sikit. Tu salah satu cara memberi. Ataupun dalam grup WhatsApp kita. Okay, dalam grup WhatsApp kita, contohnya pagi ni kita bagilah satu motivation ke, apa-apa sahaja janji kita memberi. Dalam setiap hari kena memberi. Kalau boleh listkan nak beri apa hari ni. Malam tadi dah tulis untuk hari ni nak bagi apa. Supaya setiap apa yang kita lakukan menjadi satu ibadah. Kalau bukan ibadah tu sesuatu yang sia-sia. Jadi niatkan yang baik-baik, bagi yang baik-baik. Kalau ada yang buruk dalam diri kita ni, Allah dah tutup aib kita, jangan cerita dekat orang, jangan sebar-sebarkan. Duduk diam-diam, mulut tu kunci. Cakap yang baik saja. Kalau kita dalam keadaan marah, kita down, mulut tu kunci dulu. Bertenang, senyum selalu dan beri yang baik-baik. Okay? Okay, dia nak kongsi lah. Tak tahulah pandangan mata Nur ke ataupun orang lain boleh nampak ke. Alhamdulillah, Nur suka sangat dengan kulit Nur sekarang. Okay, Nur nak kongsi. Okay, yang Nur pakai setiap hari. Okay, ni rasanya dalam semua orang tahu lah ni apa kan. Okay, ni serum Infinite. Memang best gila-gila. Sekorang yang umur 25 tahun ke atas memang kena cuba. Serum ni Nur dah guna hampir berapa bulan, hampir setahun lah rasanya. Hampir setahun dah. Okay, tapi yang ni botol yang kedua. Dah hampir setahun botol yang kedua. Tuan Haji nak pakai-pakai, nanti kulit jadi gitu. Okay, jadi dia sangat jimat tau. Okay, sehari Nur guna sekali je. Nur puff sekali. Okay, Nur ratakan kat muka selepas Nur scrub muka. Okay, Nur kongsi je. Okay, nanti korang akan rasa kulit korang macam menegang sekejap. Sejuk je tapi seronok tau. Tapi untuk orang yang mula-mula pakai, okay, dia akan rasa macam hangat sikit. Mungkin dia tengah repair kulit ataupun apa, Nur tak tahu. Tapi memang best gila. Best gila. Yang kedua, kalau setiap malam Nur akan guna dia punya restoring cream. Okay, dua ni je yang Nur dapat. Cleanser kadang-kadang tak dapat. Selalu je terlepas. Okay, dengan yang lagi satu tu apa? Kak Daya makan tu? AP Blind. Bukan. Infinite juga. Vitamin C. Komplet dia. Yang tu pun Nur tak dapat. Tapi yang dua ni pun dah awesome gila. Kalau dapat tu mungkin cantik macam Kak Daya. Okay. Yang ni restoring cream ni pun sangat jimat. Ni pun botol yang kedua dah hampir setahun Nur guna. Okay, setiap malam kita puff je sebab dia memang sangat eksklusif. Korang puff gini je. Puff ni. Gitu. Dulu tak pandai guna sebab tak tahu pun dia canggih sangat ni. Okay, jadi yang ni setiap malam guna. Pagi-pagi korang bangun mesti glowing. InsyaAllah. Okay. Tapi kalau Nur keluar rumah, Nur akan guna macam Kak Daya tadi, propolis cream. Memang membantulah kulit Nur supaya tak sunburn yang orang panggil. Sebab Nur tak dapat sunscreen. Nur belasah je lah apa yang ada. Okay, jadi korang wajib guna promote dalam ni. Wajib guna. Nur suka sangat-sangat sebab tu Nur share. Jadi Alhamdulillah Nur rasa bila tengok kamera rasa macam tak adalah sebelum ni macam tak ada semangat sebab kulit kita tak berapa cantik kan. Tapi sekarang ni sikit-sikit ada kamera, sikit ada kamera. Alhamdulillah. Okeylah. Adakah yang masih sudi nak dengar Nur selawat? No, sekejap. Pencuci muka pakai apa? Nur pakai hand soap.
Kan? Dia pakai hand soap. No memang setia dengan hand soap. Alhamdulillah hand soap ni memang gila-gila jimat lah. No guna, anak guna, no guna satu badan. Lepas tu Elo Scrub pun guna juga sekali-sekala. Bluetooth mode. Oh, dah mic dia. Kak Najah, jangan begitu. Okay, No ada ni lah mikrofon sakti ni, gitu. Okay, No nak kongsi lah. Okay, satu selawat. Selawat ni kalau kita dengar kan, tenang je rasa hati. Okay, No tak hafal lagi sebenarnya sebab masih baru dengar, tapi nak kongsi jugalah selawat ni. Nama dia selawat. Unmute no? Unmute. Okay. Nama selawat ni selawat Rabbi Khalaq. Okay. Korang boleh google lah. Okay, selawat ni memang menenangkan hati, insyaAllah. Ada motor. Okay, sorry memang masa sikit. Okay, erti kita dah nak start dah. Kalau tak sedap minta maaf ya, No kongsi je. Rabbi khalaq min nur. Sorry lagi sekali. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram nadahu aqbil ya muhtar antal amin لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل إرمت أن تحظي بالحور يوم الزهام ربي خلق طه من نور فيه ihtiram. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jadi korang mungkin ada sedikit kesilapan selawat tadi. Tapi korang kena Google, kena dengar, wajib dengar. Okay? Terima kasih bagi No peluang untuk sharing hari ni. Okay, terima kasih No. Okay, kalau No tak payah belilah vitamin kompleks tu. Sekejap lagi lawa daripada akak. Leceh lah. Okay, vitamin kompleks tu kan memang best tau. Dia macam kalau kita perasan, kita punya pipi ni kan macam kena botok tau, kena suntik macam tu tau. Memang lawa. Satu lagi kan, kita kan umur kan ada garisan kat sini kan. Kalau memang pakai Infinite, dia akan mengurangkan kita punya ni kedutan. So memang okay, nak beli lah. Dah pakai yang tu sudah cukup, tak payah pakai. Dah lama dah putus vitamin kompleks ni. So orang Singapura memang sangat best lah. Kalau beli set tu kan pakai, tu sangat best. Okay, memang saya sendiri pun memang suka sangat Infinite. Memang ke mana-mana, pergi ke Sonia tak boleh.
dia shock juga Infinix. Macam tu. Dia kena try and error kita punya kulit skin ni. Tapi memang takkan cari skincare dekat luar lah. Memang forever je. Tak cari dah dekat luar. Okay, ada lagi nak sharing? Ada yang nak sharing? Ada. Cepat, ada yang nak sharing lagi tak? Tuan Haji. Najah ada nak share sebelum kita buka kan dekat 11.30 untuk tips kita seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pagi. Okey, masya-Allah 28 orang. Mudah-mudahan bakal-bakal pemimpin hebat dunia ni. Wah gitu. Tak payah masuk. Ke sana dulu, ibu nak bercakap. Okey. So tahniah semua 28 orang yang masih ada setia bersama-sama meneruskan misi ANJ Day kita. Tengok Kak Dayah setiap kali dia cakap ada je input yang baik-baik. Syukur banyak. Kita ada leader-leader bertuah macam ni kan. So kena gunakan leader-leader korang ni, leverage dia, minta doa dia, minta ilmu dia untuk kita jadi juga macam dia. Income bulan lepas berapa Kak Dayah? 19,000? 19,500. Allahu Akbar, tolonglah buatlah sesuatu untuk diri kita sendiri untuk capai lebih baik daripada diri kita semalam. Nak bagi semangat kat korang ni. Mudah-mudahan ANJ Day ni bukan kita buat orang kata hari Ahad je, just biasa-biasa. Kalau boleh impak daripada ANJ Day ni, semua mesti ada semangat, mesti ada buka minda kita balik. Buka minda kita, ya Allah, aku dah ada peluang duduk dekat platform yang sangat best. Apa perkhidmatan yang aku boleh bagi kat orang? Macam tu. Sebab Najah nampak korang ni semua helang-helang tau. Tapi masih tak tahulah taring tu kenapa disimpan, sayap tu kenapa disimpan. Sebab kita dah nampak dah sekarang ni, na'udzubillah lah, yang kena COVID tu 2 minggu je ada masa. Itu pun dah kalau dah duduk masuk dalam tu kita tak tahu kita boleh balik ke tidak. Dengar tak yang pasal kisah-kisah dia orang yang telah ditidurkan tu? Daripada jasad mata kita nampak dia memang tidur. Tapi dalam dia tidur tu sebenarnya dia tak tidur. Mesin yang tolong tidur dia kan. Jadinya masa dia dalam keadaan tak sedar tu, rupanya dia berlari, dia mencari-cari jalan keluar tau. Sebab tu agaknya dah penat, dah meninggal ke. Tu Najah tak tahulah. Cuma kita sekarang ni satu semangat kena tambah semangat lagi. Macam Syiki cakap tadi, ikhlas kan. Memang kita tak tahu kalau ikhlas tu macam mana. Tapi bila kita rasa tenang, rasa bahagia buat sesuatu tu, insyaAllah ikhlas dah tu. Kena tambah semangat, kena bersama dengan geng-geng yang orang kata yang tengah nak buat benda-benda baik ni. Kalau kita tak nak sana. Kalau tak nak tolong, kita doakan dia. Sebab sekarang ni Najah tengok macam Kak Afia ni sentiasa masuk kelas tau. Sentiasa nak bersama kita ramai-ramai buat benda-benda yang baik tau. So nak minta doa kita semua ni untuk terus bagi kekuatan dekat leader-leader ni, Kak Dayah, bagi semangat Kak Nur, bagi semua kat orang-orang yang ada dalam grup kita ni untuk sentiasa semangat dan satu berbuat sesuatu, bertindak. Kita kalau masuk kelas tapi kita tak, lepas ni kita tak ada action nak buat apa-apa, memang kita akan down. Kadang-kadang bukan down, kita boleh mati tau. Sebab tu tindakan tu sangat mustahak. Walaupun kita rasa kadang-kadang orang tu macam diam je kat kelas, tapi tengok result dia macam mana. Sebab tu macam Najah pun still perbaiki diri. Najah tengok ramai gila yang close SYJ pack. Tapi korang tahu tak apa berlaku kat Najah? Allah bagi banyak rezeki close lain, tapi SYJ pack ni belum lagi Allah bagi izin. So nak minta doa korang. Nak rasa juga macam mana SYJ ni. Cuma syukur, yalah mungkin kadang-kadang kita fikir tak close lah SYJ pack tu, tapi ya Allah rupanya setiap hari sale tu 2-3 ribu tu dalam tangan insyaAllah. So jangan putus semangat, jangan putus harapan dengan apa yang Allah dah sediakan untuk kita dekat platform ajaib ni. Najah sayang korang semua. Nak bagi tahu juga petang ni bolehlah nak tengok kalau live, insyaAllah doakan UITM 987 akan mendarat ke jalan Kejidi Pasir Gudang. Assalamualaikum. Salah. Terima kasih. Kan ramai yang keluar SYJP. Aduh, kita ni bila nak keluar SYJP ni? Aku tak boleh. Aduh, panas je yang keluar VIP kan. SYJP. Aduh, tu Harun nak buat sharing tu. Silalah. Sila. Sekejap. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang saya dekat atas kapal ni. Atas kapal. Ni kapal dekat masa kami di Sweden. Kami semua orang yang attend Global Rally akan naik atas kapal.
dan kita meronda semua kepulauan di Sweden, di Stockholm. Ini kapal antara yang lama lah. Kapal ni dah daripada 1500 tak silap. Sebab Stockholm ni antara bandar yang abad yang terawal dekat dalam dunia ni kan, antaranya kan. Tapi bukan tu nak saya cerita, ni saya nak share je gambar ni. Okey. Sebab ada permintaan tadi suruh saya share, walaupun saya bukan haji lagi, insya-Allah akan jadi haji. Amin. Okey. Benda tu dalam saya punya wish, my dream wish list tu. Okey. Amin. Okey, nak share hari ni alhamdulillah semua sekali dalam ni, walaupun tak nampak lelaki hari ni, okey, tapi tetap semangat. Okey, macam tadi ada yang cakap ada tim yang tak masuk, awak kena semangat. Tetap semangat sebab ini your business. Ini bisnes kita, bukan bisnes orang lain. Okey, tetap semangat walaupun dia tak nak, we go to next. Okey, jangan ada istilah menunggu, jangan ada istilah menanti seseorang. Go for next, go for next. Kalau seseorang tak mau dengar, tak mau ikut, tak apa, kita go for next. Okey, kena ingat. Okey, tahniah juga mana yang tadi saya dengar tadi ada yang close sampai 5 pack SYJ pack. Oh, tahniah. Okey, luar biasa dan terus dapat supervisor. Alhamdulillah. Sebab tu kita cakap this month adalah you punya patut you kena ada satu pecutan. Pecutan yang luar biasa sebab company dah siapkan dah, pack siap-siap untuk awak dah, untuk awak pecut, untuk awak ambil peluang kalau nak naik supervisor, kalau nak naik assistant manager, kalau nak fight F2D. Okey, inilah waktunya bulan ni. Sebab apa? Sebab SYJ pack kalau you close you dapat 2 cc. Walaupun nilai dia 1.5 cc. Okey, ada extra 0.5 cc kat situ. So jangan lepaskan peluang, kita ada masa lagi lebih kurang berapa? 10 hari daripada sekarang. Okey, jangan lepaskan peluang. Hari ini juga start contact, start you punya you check balik you punya contact list, start balik contact, okey? Share dengan diorang. Okey? So, okey, meriah sikit hari inilah. Sebab anak PDPR, so kena share. Okey? Okey, macam tadi Najah cakap, insya-Allah UiTM 1987 tahun kelahiran kami akan sampai. Okey, sebab kami pilih UiTM sebab kami belajar di UiTM, bertemu di UiTM dan tahun lahir kami adalah 1987. So alhamdulillah itu antara kenangan untuk kita orang lah. So hope you all ada sesuatu yang you all boleh dapat daripada income forever, you all aplikasikan, adakan satu memori untuk anda. Okay, so apa nak share hari ini, tips kita boleh share hari ini. Yang saya nak share adalah tadi saya pagi tadi 7.30 saya dah masuk kelas, satu kelas evolusi. Okay, evolusi daripada mentor Fahdi Ghazali. Okay, so bagus kita dengar ilmu-ilmu yang merangsang semangat kita tau. So dalam tu dia cakap, okey, kalau kita nak rezeki, kita nak mengharap dengan Allah, kita kena sayang Allah dulu. Sayang Allah lebih, insya-Allah Allah akan sayang kita. Kita berharapkan rezeki, jangan berharapkan rezeki pada seseorang. Kita berharapkan rezeki daripada Allah. Okey, dan dia cakap ikut cara Rasulullah berniaga. Macam mana cara Rasulullah berniaga? Ada 9 cara Rasulullah berniaga. Satu, jangan pernah berdebat. Jangan pernah berdebat yang kata kau ni platform bagus, yang ni kata bagus, yang ni kata bagus. Jangan. Okey, kita cuma share kebaikan saja. Okey, kebaikan. Okey, jangan cakap ini platform kau tak bagus lah, jangan cakap platform kau inilah, itulah. Okey, just share apa yang kita ada saja. Okey, lurus dan tepat saja. Okey. Dan kedua, cara Rasulullah, kita kena sentiasa upgrade diri kita dengan apa teknik-teknik yang kita rasa menjual dengan unik. Sebab tu kita dalam BO Group kita ada kelas online marketing. Okey, dalam kita punya 5 langkah pun kita cakap, itu semua teknik-teknik menjual yang unik. Okey, anda kena sentiasa upgrade. Okey. Dan ketiga paling penting, kita kena keep smile. Okey, sebab tu dalam Forever yang unik dia dah tahu dah cara Rasulullah berniaga dah. Sebab tu dekat dalam Forever dia tulis smile forever. Kan? Perasan tak? Dia smile. Okey, kita kena sentiasa senyum. Kita nak berniaga ni kita kena inspirasikan, kena
kita kena tunjukkan kita sentiasa senyum. Bila kita jumpa customer, kalau kita muka masam, kita mood tak baik, rasa-rasa customer tu nak beli tak? Nak terpikat tak dengan kita? Okey? Sebab wajah yang manis yang awak ada, okey, yang ada kat sini, muka flawless, muka makin cantik, gunakan itu sebagai anda punya keindahan, keelokan yang terpancar dalam wajah anda tu untuk tarikkan customer dengan senyuman anda. Okey, keempat, mesti jujur dalam berniaga. Ni paling penting ni, selalu saya cakap dengan pesan dengan orang dalam FBO, dalam tim kita. Yang penting kena jujur. Kalau FBO anda beli, anda kena punch balik nama dia. Okey? Kalau ada prospek baru, jangan sekali-kali bagi harga VIP, harga yang anda ambil. Okey? Sebab apa? Sebab anda nak pelanggan tu. No, itu bukan cara yang betul. Okey, anda perlu jujur. Kalau prospek baru, kena approach dia jadi ahli, cara jadi ahli macam mana, cara nak jadi VIP macam mana. Jangan sekali-kali bagi harga yang bukan milik dia, bukan hak dia. Okey, itu salah daripada agama kita. Okey, berniaga dengan jujur, dengan amanah. Okey, sebab Nabi cakap apa? Peniaga yang dapat dipercayai dan beramanah akan bersama para nabi dan juga orang-orang yang dipercayai dan juga orang yang mati syahid. Ni riwayat Imam At-Tirmizi. Okey, dalam hadis yang bercakap. Okey, dan kelima, jangan sekali-kali bersumpah palsu. Bersumpah palsu ni maksudnya apa? Maksudnya anda beri sesuatu yang benda yang tidak pasti pada dia. Benda yang tidak pasti, benda yang anda tak tahu akan terjadinya. Okey. Keenam, mesti sentiasa lemah lembut. Janganlah kasar dengan customer. Jangan tinggi suara dengan customer. Cuba amalkan sikap baik hati, lemah lembut. Kalau kata customer FBO you beli lebih contoh 500, you rasa keuntungan you, ya saya boleh bagi free gift sikit. Itu kan lebih menambat hati dia. Kan? Bagi dia, ni free gift untuk anda daripada ikhlas daripada saya. Sebab kita rezeki nak datang, kita kena sentiasa memberi. Okey? Dan ketujuh, jangan buat bisnes hanya untuk mengejar harta semata-mata. Ni paling penting. Anda nak buat bisnes, kena fikir anda nak bagi manfaat kepada agama anda, kepada keluarga anda, kepada orang masyarakat anda. Anda nak bayar zakat, anda nak infak dan sebagainya. Okey, jangan niatkan buat bisnes kerana harta semata-mata. Okey, boleh. Okey, ke-8, kena selalu praktis fasihkan tutur kata. Macam kita selalu buka pada Open ANJD ni untuk anda fasihkan tutur kata anda. Kalau anda tak berani, macam mana anda nak berani bercakap? Macam mana anda nak fasih bercakap? Betul ke betul? Macam no dulu. No dulu malu-malu nak bercakap. Cakap pun mungkin ayat ni pergi dekat Kelang, ayat ni pergi dekat dekat Pulau Indah, kan? So dia makin berani masuk dekat BO Tepayaki pula, sharing. Walaupun dia gigil sikit, masih fasih lagi. Alhamdulillah, tahniah no. Okey, dan ke-9, paling penting keuntungan maksimum adalah mungkin. Sebab ada orang cakap, okey, Nabi mengatakan untung hanya diambil sekitar 30 saja. Tapi Rasulullah lebih utamakan untuk kita jadikan pegangan. Macam mana tu pegangan keuntungan anda tu anda ambil, anda boleh berbuat sesuatu yang lebih ataupun investment dan sebagainya. Tak salah anda ambil keuntungan. Macam kita dalam Forever, keuntungan kita tak lebih dari apa yang modal kita keluar. Macam contoh, kita maksimum pun keuntungan kita 48% kan. Even dalam Islam melarang you ambil untung lebih 100% adalah haram. Okey, dalam Forever dah cantik dah. Maksimum keuntungan kita adalah 48% je. Walaupun ada insentif-insentif lain. Okey, so itu saja saya nak share. Alhamdulillah, terima kasih semua, tahniah yang hadir malam ni pula, astagfirullahalazim. Yang pagi ni, okey. So tetap semangat, tetap senyum. Okey, keep positif. Okey, baik, assalamualaikum.
Speaker unmute speaker. Lupa tak Amiyuk. Tadi bagi tip, nak bagi tip 10 kan? Baru bagi 9, mana lagi satu? Tertinggal. 10 lah. 9 lah. Bukan 10 Ini mesti dia fikir Pok Cizul tambah 1. Aku nak uji sikit. Alah, tambah sikit. Okay, thank you Tuan Asrul. InsyaAllah tak bagi haji. Tambah satu tips. Oleh kerana kat sini ramai insya-Allah akan naik supervisor bulan ni. Okey, nak pesan dekat sini dengar baik-baik. Okey. Fasa assistant supervisor dan juga supervisor adalah fasa untuk anda bina rangkaian anda. Ramai yang mungkin akan terjatuh di fasa supervisor. Dengar betul-betul. Okey, benda ni banyak berlaku even dalam tim kita. Tapi bukan dalam ni lah. Okey, dalam tim kita lah, yang lain lah. Okey. Ingat, dalam fasa supervisor adalah fasa anda untuk mengukuhkan anda punya rangkaian dan anda punya tim. Okey, jangan sekali-kali anda lepas pandang VIP yang anda dah taja. Okey, jangan sekali-kali tak buat GAP dengan mereka. Tak ajar mereka untuk bina rangkaian. Sebab kena ingat, fasa 25cc supervisor ke assistant manager adalah 75cc, adalah gap 50cc yang agak besar kat situ. Okey. Jadi dekat situ anda harus ingat file line leader anda kena buat. Jangan sekali-kali tinggal. Sebab bila di fasa supervisor adalah fasa yang mudah anda terduduk. Bukan anda jatuh terus, tak. Fasa anda mungkin boleh terduduk kalau anda leka. Okey, dengar. Kalau ada yang supervisor kat sini, kalau ada yang baru nak naik ataupun dah naik, anda adalah perlu teruskan melebar. Okey, perlu teruskan melebar dalam peringkat supervisor ni. Jangan sekali-kali selesa di pangkat apa yang anda ada. Even kami, bakal CBM Hidayah, bakal CBM Nani, okey, kami takkan pernah selesa sebab kami akan sentiasa ada sifat 3S dalam diri kita, dalam bisnes kita. 3S tetap kena ada dalam bisnes kita. Okey? Okey, boleh. Alright. So tetap semangat. Okey, insya-Allah semua akan jadi CBM. Amin. Okey, terima kasih. Untuk pagi ni saya nak ajar cara nak jadi leader terbaik. Asrul dah bagi dah tip tu. Kan macam kena mengena pula kan dengan tajuk hari ni. Okey? Itu bagi opening je. Okey, alhamdulillah tip yang sangat bermanfaat. So mungkin ramai lagi yang tak tahu tip-tip macam tu kan. So alhamdulillah, ada lagi yang nak sharing sebelum kita close kita punya ni, nak bagi tips. Tak ada lagi ya? Okey. So kita mula kita punya kelas tu. Okey, kita mula kita punya sesi untuk bagi tip untuk menjadi pemimpin seorang leader lah. Okey. Sekejap kita share slide. Sekejap kita share slide. Okey. Boleh nampak Okey, minggu sebelum 8 Ogos hari tu kan kita buat build your best team. So macam mana kita nak bina team yang sangat bagus kan. So hari ni kita akan sambung. Okey. Minggu lepas saya ada bagi tahu bila you all dah assistant supervisor, dah ada buat recruitment, so maknanya korang dah seorang pemimpin, seorang leader. So macam mana kita nak mula jadi leader ni yang hebat ni dalam diri kita. So korang dah assistant supervisor, anggaplah diri korang ni seorang leader. So macam mana kita nak jadi leader yang hebat. So kena ada ilmu, kena masuk kelas. So kat sini jangan anggap
oh tunggulah aku supervisor, tunggulah aku assistant manager, tunggulah aku manager, baru nak anggap nantilah tunggu manager nak jadi speaker. Jangan. Kalau you all ada kelebihan, walaupun anda assistant supervisor, mula dari sekarang. So orang akan nampak kita ni seorang yang hebat di mata dia orang. So jangan kita simpan kita punya kelebihan tu, kita punya keunikan tu diam-diam. Malulah, semua malu. Actually saya pun malu kan. Kena paksa dengan Najah buat jadi speaker kan. Terpaksa. Kena paksa diri sendiri tau. Sebab kita akan ada kita punya rangkaian nanti. So paksa diri kita untuk mula. Okey, yang ni saya yang minggu lepas saya cuma cakap yang ringkas je. Okey, 5 tip menjadi leader hebat. 1, bina rakan kongsi. 2, tetapkan tempoh masa deadline untuk anda punya untuk capai sesuatu tu. Okey, kena ada deadline. Kalau tak ada deadline, korang hanya tahap tu je lah, mendata je, tak ada menaiknya. Okey, latih rakan kongsi. Kena latih, kena bina rakan kongsi. Anda menjadi seorang leader juga. Okay, so jangan kita leader, kita create leader juga. Okay, bina hubungan baik dengan rakan kongsi, ini sangat penting. And then reward. Okay, hargai kita punya rakan kongsi lah dengan bagi gift kan, macam Asrul cakap kan, tip ikut Rasulullah berniaga, kita bagi menghargai kita punya customer kan. So dengan bagi reward kan, reward tu ikut kita punya kemampuan lah. Kalau kita tak mampu nak ikut orang, jangan ikut, jadi diri sendiri. Boleh? Boleh? Okey, ini hari ni kita nak share 10 tip pemimpin yang baik. Okey, apa 10 sikap pemimpin yang baik ni? Okey, 1, boleh berkomunikasi dengan baik. Tuan Asrul tadi pun ada sharing tadi kan, kena fasih bertutur kata. So yang ni lah. So saya cakap, Tuan Asrul dah share, so benda yang sama je dalam apa yang saya nak share, 10 sikap pemimpin yang baik ni. Okay, 1, boleh berkomunikasi dengan baik. 2, berani dan inspirasi. Nanti saya explain apa tu berani, apa itu inspirasi untuk dalam 10 sikap pemimpin ni. Okay, 3, menjadi diri sendiri. Okay, 4, menghargai orang lain. 5, tenang. Okay, 6, rendah diri. 7, jujur. 8, kreatif. 9, contoh yang baik. 10, fokus, setia dan sentiasa bersemangat. Okey, korang semangat tak? Semangat, type sekarang, semangat. Okey? Boleh. Okey, untuk slide ni mungkin agak lama sebabnya saya tak ada buat huraian. Okey? Saya akan baca saya punya nota untuk share. So korang boleh ambil nota lah. Okey, boleh? Okey, semangat. Okey, terbaik. Alright. Okey kita boleh mula? Semua semangat? Okey. So, untuk jadi seorang pemimpin ni, nak jadi leader ni, okey, korang dah seorang yang leader kan? Dah semua dalam kelas ni dah ada buat rekrutmen, betul? Saya anggap semua dah ada buat rekrutmen, ada buat pendaftaran ahli untuk join Forever. Saya ingat mungkin yang join kelas mungkin dah ada. So maknanya korang dah seorang yang leader. Okay? Okay, bila kita sudah jadi leader, apa sikap perlu ada dalam diri kita supaya menjadi contoh kepada anak tim? So yang inilah yang saya nak terangkan nanti. Okay? Nak jadi pilot ni, ibarat kita nak jadi pilot, of course kita kena ada apa? Pilot ni. Nak jadi seorang pilot kena ada apa? Nak mengundi pesawat mengemudi pesawat. Maknanya kita nak kena bawa pesawat kan? So, untuk bawa pesawat tu, kita kena tahu tak? Cara dia, selok-belok dia kan? So, kena ada ilmu lah. Ilmu, kalau orang tu pilot, so of course lah ilmu pilot lah. Kan nak bawa pesawat tu. Betul So, kalau dia tak ada ilmu, pesawat tu boleh terbang tak? Ataupun duduk kat atas, boleh jatuh ke tak? So kena ada ilmu. So samalah kita punya sikap diri kita nak jadi seorang leader, kena ada ilmu. Tak ada ilmu kita akan down, akan jatuh. Betul-betul? Betul tak? Betul? Okay, sama juga dalam hal organisasi, perusahaan, so ataupun ketua
negara. So benda tu semua kena ada ilmu. Okay? Kita perlukan seorang pemimpin yang serba boleh lah. So kalau kita nak seorang tu jadi pemimpin serba boleh, kita ni nak jadi leader serba boleh, kita kena adalah semua tu. Okay, boleh Okay. So, dan menjadi tanggungjawab untuk kita atasi perkara dalam diri kita lah. So maknanya kita nak jadi pemimpin, kita kena ada rasa tanggungjawab lah untuk selesaikan masalah kan. Mungkin dalam Forever ni banyak masalah berkaitan dengan produk kan. So kita kena ada tanggungjawab lah nak jadi seorang leader kan. Okay, sentiasa positif, itu yang penting. Okay. Okay, menjadi pemimpin bukan perkara mudah. Korang nampak macam Najah, macam saya, macam Noh, nampak mudah je korang jadi leader kan. Dah manager nampak senang, dah selesa. Sebenarnya kita orang lagi besar tanggungjawab. So bila jadi leader ni, tanggungjawab kita lagi besar sebenarnya. Okay? Sebab kita nak ambil banyak, kena timbangkan banyak perkara sebenarnya. Okay, boleh Okay, so kat sini dah hilang nota. Okay. Okay, kita perlukan untuk uruskan tim kita ni bukan yang sangat mudah lah. So kita nak membahagiakan, nak memenuhi hati orang ni untuk semua selalunya tak dapat. Kita bukan Tuhan untuk kontrol kita punya rakan yang kita, orang-orang sekeliling kita. Kita nak nak membahagiakan dia orang tu satu persatu tu memang susah. So kita tak boleh ikut dia orang. Okay, kita jadi pemimpin, kita lah kena tegas sikit lah. Okay. Biasanya, apa sikap pemimpin paling jelas yang kita nampak? Apa yang korang nampak untuk jadi seorang leader? Apa yang korang nampak sepatutnya untuk menjadi seorang leader ni? Cepat type. Kentar lagi. Okay. Tahan banting. Okay, dedikasi lagi. Okay, untuk jadi leader ni, salah satunya korang kena tegas. Kalau korang tak tegas, korang boleh kontrol tak korang punya rakaian? Kan, tegas kan? So pemimpin ni kita kena ada sikap tegas untuk memimpin rakaian. So memang kena tegas. Apa jua keadaan pun memang kita kena tegas. Okay? Okay, tetapi nak jadi seorang pemimpin yang baik ni kena ada juga sikap yang baik. Okay? Okay? Kena ada juga sikap yang baik walaupun tegas kan. So kita kena pandai managekan kita punya keadaan. Okay? Okay. Satu lagi, pemimpin ni juga merupakan, okay, macam Noh, kalau korang nampak Noh, apa korang bayangkan Noh ni? Daripada tak ada, daripada zero, daripada hero kan, daripada suri rumah dah jadi jutawan forever pun kan. So benda tu, apa yang kita nampak dekat Noh? So contoh. So maknanya kita ni, leader kena bagi contoh yang baik dekat kita punya rakaian lah. So kalaulah kita ni leader, tapi ya Allah punyalah perangai macam ni. Cantik tak kita punya role model kita macam tu? Macam Noh pagi-pagi selawat kan. So setiap hari Ahad je wajib Noh kena selawat. So benda tu kita dah ada contoh yang baik kan. So nak jadi leader kan, kena jadi contoh yang baik. Okay, so apa sikap yang perlu ada bagi seorang pemimpin? So 10 sikap pemimpin ni lah yang nak terangkan ni. Antaranya boleh berkomunikasi. Okey, bila berkomunikasi ni nak jadi pemimpin, perlu tak kita berkomunikasi? Alright, kejap. Ada gangguan. Sekejap ada gangguan. Okey. So penting tak berkomunikasi? Boleh berkomunikasi dengan baik seorang pemimpin. Kan? Perlu, sangat perlu. So kita ni, okay, business owner. Okay, kita ada syarikat sendiri. Of course kita kena ada komunikasi yang baik dengan kita punya pekerja. Kan? So maknanya samalah konsepnya dekat forever. Okay?
kita ada rakanan yang ramai, so kita perlu berkomunikasi, jaga tutur kata. Betul lah, jaga tutur kata, and then wajiblah kita kena pandai bercakap. Macam Tuan Asrul cakap tadi, yang tak pernah bercakap. So leader dah bagi peluang ke orang bercakap, korang bercakap lah. Contoh dalam kita punya kelas ANJD. Okay? So buat sharing. So benda tu sebenarnya untuk praktis kita bercakap. Okay? Alright. Paling utama, berkomunikasi yang baik ni harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan merupakan role model untuk kita punya rangkaian. So pentinglah kita jaga juga komunikasi kita tu lah, tutur kata. Sebab kita dah jadi contoh untuk anak-anak tim kita. Okay? Jika kita dah jadi leader, so dekat sini kita kena ada tanggungjawab. Okay, 5 tip yang sebelum ni. Dalam tip yang sebelum ni. Boleh dapat yang tip 5 tip tadi? Okay, yang 5 tip tadi kita kena ada tanggungjawab yang dekat 5 tip tu tadi. Sekejap 5 tip ni. So kita kena ada tanggungjawab dekat 5 tip menjadi leader hebat ni. Okay? Boleh? Okay? Boleh sana. Okay? Kalau kita tiada semua ni, okay, tak ada semua ni, okay, cari pen sikit Okay, rakan kita, okay, maknanya belumlah kuatlah. Kita belum jadi seorang yang leader yang bagus lagi. Okay? Okay, boleh So kita nak fight, kita nak bina rakan kongsi yang leader, seorang leader juga, fighter juga. So kita kena ada tanggungjawab ni lah. Okay? Alright. Yang seterusnya, okay. Kita kena kuat lagi skill. Yang ni skill leader ni. Macam mana nak kuatkan skill kita? Siapa tahu? Nak jadi leader ni, kena kuat tak skill? Nak jadi untuk jadi leader, skill kita kena kuat tak? Of course kena kuat kan? So, macam mana kita nak kuatkan skill kita? Siapa boleh jawab? Cepat. Nak kuatkan skill. Okay, kita of course tiap-tiap hari kena belajar kan? Untuk kuatkan skill. Macam saya lah juga kan? Macam dulu saya tak tahu bercakap. Okay, lagi-lagi nak jadi speaker. So, benda ni kita jadi dari baik ke lebih baik. So, kena masuk kelas, pandai. So, masuk kelas tak? So, kena masuk kelas. Okay, lagi-lagi kalau leader suruh masuk kelas tu, masuk dia kelas. Okay? Sekarang tak boleh kalau tak bercakap kan. So, macam No dah bercakap tau. Dia dah jadi gian lah nak bercakap lagi. So, nampak tak kat situ? Kalau kita tak luahkan benda tu, kita tak tahu kebolehan kita dekat mana. Okay? Boleh. So, masuklah kelas. Kelas kita 1 minggu ni penuh dengan kelas. So, mahirkan GEP, mahirkan dengan marketing. Kita nak close leader, kena mahir GEP, kena mahir marketing. Okay? Produk tu bukan tak penting. Tapi bila kelas macam your upline, upline kita buat kelas, korang kena join. Bukan pergi join kelas orang lain. Ini ada, upline buat kelas, korang pergi join kelas orang lain. Nak jadi leader yang hebat tak? Kita sendiri tak tunjuk contoh dekat kita punya rakaian. Okay, kita nak tunjuk contoh dekat rakaian kita. Okay, anak-anak tim kita, kita lah kena masuk kelas yang upline kita buat. Macam contoh Najah buat kelas. Saya buat kelas. Korang kena masuk kelas saya. Masuk kelas Najah. Macam gitu. Bukannya pergi masuk kelas orang lain. Kan kita dah buat masa, kita dah bahagikan masa dalam seminggu ni. Okey, Isnin siapa kelas mana? Kelas Najah. Okey? Isnin, Najah dah buat kelas. Selasa, BO, International punya kelas. HQ punya kelas. So, kenapa nak pergi buat masuk kelas orang lain? Okey? Nak jadi contoh, tunjuk contoh yang baik dulu. Dalam tim Najah ataupun dalam tim saya, no. Okey? Boleh faham? Boleh-boleh kat situ? Sebab saya perhati ada lagi, dalam tim kita ni masuk kelas orang lain. Upline buat kelas, korang tak nak masuk. Nampak tak? So, masuklah kelas yang upline buat. Okay? Barulah korang pergi ke kelas orang lain. Okay, boleh? Okay, bila kita ada ilmu,
So ingat bila kita dah join kelas setiap kelas yang diuruskan tu sebenarnya kita ada ilham tau. So bila kita dah ada ilham, dah ada ilmu, kita boleh uruskan hal-hal anak kita untuk bina leader. Kan kita nak copy leader, copy leader. So jangan anggap kita ni aku dah leader. So buat apa aku nak bina leader? No. Of course kita kena bina leader juga. Okay? Leader bina leader. Tak ada tempat lain. Kat forever je leader bina leader. Boleh? Boleh faham kat situ? So bila kita buat macam tu, sentiasalah jadi sumber inspirasi kepada orang lain. Okay, macam Noh sekarang, ramai kan orang nampak Noh dah jadi sumber inspirasi. Okay? Boleh faham tak? Kat sini, kalau kita dah masuk kelas, okay, nak pencen cari income buat business, leverage, bina people. So, kita kena bina lah. Kita nak jadi leader, bina leader, okay? So, jadi sumber inspirasi dekat kita punya anak team. Walaupun kita tak ada result, sekecil-kecil inspirasi, bagilah sumbangan korang dekat anak team. Macam mana? Kita kan aktif, kita punya aktiviti kat Facebook, dekat grup kita ada, kena aktif. So bila orang nampak dekat situ, anak team nampak, oh aku punya leader ni bagus orangnya aktif dekat buat forever. Kalau korang tak aktif, Facebook pun korang tak nak update, sebulan sekali. So ada tak anak team nak follow kita? Of course tak ada. Okay? Kena aktif lah. Masuk kelas. So mata, rakan yang kita ni, anak team kita ni ada mata tau, mata. So dia orang memahati kita. So mungkin dekat Facebook tak ada like, tak ada komen. Ni contoh tak ada like, tak ada komen, tapi ada mata-mata yang melihat. Tahu-tahu korang akan nampak, dia orang akan WhatsApp korang, oh Dayah hebat lah sekarang, aku selalu follow kau. Tapi dia tak ada like, tak ada komen pun. Nampak tak kat situ? So ada mata. Lagilah kita grup WhatsApp ni, berapa mata dalam grup WhatsApp? 257 partisipan. Right? So bagi inspirasi, sekecil-kecil inspirasi bagi. Kena bagi. Mungkin kita tak ada result, bagilah yang kecil dulu. Okay, boleh So yang kedua, berani dan inspirasi. Tadi dah cerita dah pasal inspirasi kan. So dekat sini berani dan inspirasi ni macam mana? Apa yang berani, apa yang dimasukkan berani dekat sini? Apa yang dikatakan berani dekat sini? Kan view banyak. Okay, view banyak. Yang paling senang status story Facebook tu beratus orang tengok. Padahal kita punya posting 7 orang, 5 orang. Komen 1 orang, 2 orang. Nampak tak? Tapi dekat story Facebook beratus kan? Nampak tak kat situ? Ada mata yang memahati. Okey, apa yang dimasukkan berani dekat sini? Siapa faham? Apa yang dimasukkan berani kat sini? Okey? Ada orang tahu mata. Hai. So, korang jangan diam. Memang kena aktif lah kalau betul-betul nak buat. Okey? Berani bermula. Lagi? Kita nak bina, ni bisnes kita. Of course kita kena berani kan? Berani untuk apa? Berani ambil risiko. Risiko macam mana? Berani membuat keputusan. Macam kita lah berada dekat forever kan? Sama juga. Okey. Selalu nak ajar pesan, selalu saya sendiri pesan. Bila kita buat business forever ni, mati level, networking macam ni, so steering kereta tu ada satu. Kan? Siapa yang bawa steering tu? Steering kereta tu siapa yang pandu sebenarnya? Itulah, kan? So kita tak boleh ada orang kedua pegang steering. Kalau ada orang kedua pegang steering kita ataupun orang ketiga pegang steering kita, apa berlaku dekat kita punya kenderaan tu yang kita sedang bawa tu? Ni bisnes kita tengah bina ni, kita bagi orang lain pegang. Estima je nak pegang steering. Tak apa, akak dah calik steering estima tu. InsyaAllah tak accident. Okay, nampak tak? Bila kalau orang yang kedua, orang ketiga cuba pegang steering kita, of course lah akan terbabas, okay? Ter-accident. So ingat dekat Business Forever, mana-mana bisnes pun, ini platform bisnes kita, kitalah pegang steering tu. Tak boleh orang lain. So maknanya, kita nak jadi leader, kita
of course kita kena berani ambil risiko, kena berani buat keputusan yang terbaik untuk diri kita dan juga untuk kita punya bisnes. Okay. Alright. So, berani berhadapan dengan risiko. Jika masih lagi ragu-ragu dalam memutuskan sesuatu, kita harus latih. Maknanya, korang was-was tau. Betul ke macam ni? Betul ke? Tak boleh. Korang kena latih diri sendiri, berani buat keputusan sendiri. Akak, ni okey tak macam ni? Tak boleh lah korang yang sendiri punya keputusan. Okay, kalau orang lain bagi pendapat, mungkin ada benda yang tergantung ke, mungkin ada silap mana-mana, so orang lain dipersalahkan. Kan nampak tak? Kita tak nak kita salahkan orang lain. Okay, kita kena berani buat keputusan juga. Okay. Alright. So, untuk part inspirasi ni, so kita kena jadi leader ni, okay, macam tadilah saya explain tadi kan. So, kita bina untuk jadi inspirasi, tunjuk inspirasi, biar kita bagi inspire people, okay, inspire people. So latih diri kita untuk inspire people, okay, sentiasa bagi inspirasi dekat orang lain, okay. Okay, cara kita bagi inspirasi ni, perbuatan kita, okay, selalu guna kata-kata yang baik. So yang benda-benda macam tu inspirasi lah, bermotivasi. Ini yang paling asas ni ramai yang tak boleh buat, tak boleh jaga kata-kata, tak bermotivasi, tak positif. Benda ni nampak je simple tapi masih ramai yang tak boleh nak praktikkan benda tu. So sama juga kalau kita posting dekat Facebook ke mana-mana, posting dalam grup walau sekalipun, jangan ada perkara yang negatif. Okay? Ingat tu, jangan ada yang benda-benda yang negatif. Sentiasa bagi yang bermotivasi je, yang baik-baik je. Okay? Kita tunjuk yang benda yang baik-baik je dekat anak tim. Jangan ada yang tak bagus lah kan. Hal politik nak campur aduk. Hal politik biarlah politik tu. Okay, jaga aura. Betul lah ni, jaga aura. Cakap yang baik-baik. Politik ni letak tepi. Korang gerak macam mana pun, tu politik punya pasal. Korang bincanglah dengan laki bini. Jangan diwal-walkan, okay? Okay, ni rumah tangga pun sibuk nak bercerita dekat orang. Tak payah, jaga air diri sendiri je, okay? Okay, jika kita sebagai seorang leader, pemimpin, kalau tak ada keberanian, okay, tak jaga kata-kata, tak jaga perbuatan kita, diam. Okay? Rakan-rakan akan, maknanya kalau kita tak jaga kata, kita tunjuk yang tak baik, rakan yang kita ni, anak tim kita ni, akan kekal tak bersama kita? Kan? Takkan kekal. Dia orang akan beranggapan, kenapa aku punya leader macam ni so dah bagi yang negatif kan. So lama-lama dia orang akan lari. Sayang tak? Sayang kan? So jagalah. Okay, kita ni tunjuk yang baik-baik je. Okay? Okay. Okay, kalaulah kita ni anak tim masih belum yakin, so yang ni lah kita kena ubah lah. Ubah yang lebih baik. Okay, faham so itu, so maknanya kena berani ambil keputusan. Okay, kat sini dimasukkan berani. So menjadi tanggungjawab kita lah sebagai leader. Okay, yang ketiga, menjadi diri sendiri. Okay, okay, apa yang dimasukkan menjadi diri sendiri ni? Macam mana? Apa yang dimasukkan jadi diri sendiri? Bila anda seorang leader. Jawab. Siapa yang tahu? Jawab. Okay. So dekat sini seorang pemimpin biasanya kita kena ambil tahu apa yang kita nak perjuangkan. Okay. So kita nak perjuangkan apa sebenarnya? So kat sini. Sorry Sekejap. Okay, perjuangan kita ni ada tak orang terima? Mungkin dia orang belum faham sistem. Okay, macam kita punya downline lah Mungkin dia orang tak faham sistem. Apa kita cuba perjuangkan untuk dia orang? Macam contoh suruh masuk kelas, tak nak masuk kelas. Mungkin dia orang beranggapan kenapa leader aku ni, upline aku ni suka sangat push aku masuk kelas. Kejap. Okay?
So diorang tak faham sistem, diorang akan jadi macam mana nak cakap faham tak maksudnya? Kita kena perjuangkan. Kita tahu apa yang kita nak juangkan, so kita latih kita punya rakaian apa yang kita dah nampak. Okey? Boleh? Boleh faham tak? Kena paksa diri untuk diorang juga. Sebab diorang tak faham sistem, kita lah kena perjuangkan untuk diorang. Kena ajar diorang. Okey? Boleh So, perkara ni seorang pemimpin yang sudah faham sistem, nak rakaian bawah ni, rakaian kita ni berjaya juga, kita kenalah elak terima pandangan diorang. Ini satu lagi, kita bukan tak nak terima pandangan orang, tapi sebab kita dah faham sistem, kalaulah ada downline cuba bagi pendapat dekat kita, tapi dia belum ada result, kita tak boleh terima pandangan tu. Boleh faham tak? Boleh faham tak kat sini? Ibarat pegang steering lah. Okay? Kita tak boleh, downline tak boleh pegang steering kita. Sama juga kita buat keputusan, kita boleh ambil pandangan tapi jangan ikut. Sebab kita dah faham sistem, diorang tak faham sistem. Okay? Boleh? Mungkinlah downline kita tu, rakaian kita tu pernah yang jadi hebat di company lama. Okay? Seorang leader yang hebat di company yang sebelum ni. And then bila masuk Forever, dia cuba nak bawa dia punya panggil apa tu? Dia punya circle tu panggil apa Panggil apa tu? Dia punya budaya, okey. Dia punya budaya tempat lama dia nak bawa dekat Forever. Tak boleh lah. Sebab Forever kita tahu Forever tu different dengan bisnes lain. Okey? Boleh? Okey, boleh Okey. So, maknanya bukan kita nak tepikan pandangan dia. Cuma kita takut apa yang kita putus ikut yang diorang punya tu salah. Salah mengambil langkah. Nanti terlanggar dinding. Okey? Kalau downline belum faham sistem, kita memang tak boleh langsunglah terima dia punya pandangan. Okey? Ataupun pendapat. Okey? So, macam mana kita nak cari pandangan, pendapat? So, kita refer lah upline kita yang dah ada result. Boleh refer Najah, boleh refer saya, boleh refer Noh, kan? Kalau tak boleh nak refer kita orang, pergi refer Datuk Desmond. Ada berani tak WhatsApp Datuk Desmond? Okay? Boleh faham So kita kena bijak buat keputusan lah. Kena jadi diri sendiri. Okay? So dekat sini, kalaulah kita ni tetap pendirian, downline dah nampak kita, prinsip kita tu. Yang kita miliki tu, diorang dah nampak lah. Oh, pemimpin aku ni, leader aku ni seorang yang berprinsip. Tak boleh suka-suka nak bagi nak bagi pandangan macam tu. Tapi kita bukan tak ambil langsung pandangan dia, pendapat dia kan. Cuma untuk hal-hal Forever ni, of course leader yang dah berjaya ni, dia dah nampak dah. So kita tak akan terima lah. Okay? Diam. Okay, yang keempat. Menghargai orang lain. Penting tak kita menghargai orang lain? Penting tak dalam bisnes ni kita menghargai? Ambo, makan. Kejap Okay, penting tak kita menghargai orang lain? Penting tak? Penting sangat. So, kita appreciate orang tak? Of course kita kena appreciate. Okay, lagi-lagi kita ada staff. Kata yang ada bisnes, of course kita kena appreciate staff kita. So, sama juga konsep dekat Forever. Kita ada tim rakaian kita. So, kita kena appreciate dia orang. Okay? Kena berterima kasih. Ucap terima kasih pada dia orang. Kalau dia orang buat sharing group, ucap terima kasih. Dia orang salin nota, dia orang buat nota, ucap terima kasih. Okay? Kadang kita ni terlupa nak ucap terima kasih. Faham tak? Perkataan terima kasih tu sebenarnya terima kasih, tolong, apa lagi? Paling susah benda yang kita susah nak sebut sebenarnya. Tapi perkataan tu lah yang sebenarnya berharga sangat walaupun bukan daripada wang ringgit ataupun harta benda. Okay, ucapan terima kasih tu memang sangat penting. Okay? Okay, kalau anak tim kita sharing, kita ucap terima kasih. Dia orang share testimoni, ucap je terima kasih. Masuk kelas pun ucap terima kasih. Korang nampak tak kebanyakan leader korang ni selalunya
Rajin no ucap thank you kan. So kita juga kena berterima kasih pada upline kita jugalah. Okay, boleh faham Kita kena ucap pada upline, tanpa diorang pun kita tak mungkin berada di forever juga. Okay, kita kena sentiasa berterima kasih kepada upline juga. Okay. Okay. Yang dekat situ dah. Okay. Selain terima kasih, perkataan maaf. Ni perkataan yang kedua, maaf. Tadi terima kasih, maaf, tolong ni. 3 perkataan ni paling payah orang nak ucap. Betul tak? Setuju tak? Setuju? Betul. Ucap kata-kata simple tapi semua orang tak boleh nak buat. Setuju tak? Kan? Sebabnya kita ada apa? Kita ada ego. Itu yang susah sangat. Kita tak letakkan ego kita kat bawah. So aku ego, aku leader kan. So nampak tak? Kira aku ni contoh aku leader kan. Business aku kan. So kat terima kasih, maaf, tolong tu paling susah sangat nak ucap. Okay? Okay. So kadang-kadang ucapan maaf ni penting juga kan. So kita tak menjatuh pun kita seorang leader, tak akan menjatuhkan martabat kita seorang leader pun kalau kita minta maaf. Kan kita dahulukan kita dulu minta maaf walaupun bukan kita yang salah. Okey, jadilah seorang pemaaf. Jadi kita orang pertama ucap maaf walaupun bukan kita yang salah. Akhlak yang baik. Okey. Okey, perkataan maaf paling susah nak diungkap. Okey, jap. Okay. Yang ketiga, perkataan tolong. Perkataan tolong pun ramai sangat orang tertinggal. Lagi-lagi bila type dekat WhatsApp, dia nak minta buat sesuatu tapi perkataan tolong tu tak ada. Siapa perasan? Perkataan tolong tu tak ada. Kalau kita tak praktikkan, Kak tolong, no tolong, Najah tolong. So minta, no. Buat ni. Nampak tak? Perkataan tolong tu sebenarnya mengubah anggapan orang. No, tolong akak buat ni. Dengan perkataan no, buat buat ni. So nampak tak kat situ? Walaupun sekecil perkataan tolong tu satu word je tapi impact dia tu besar tau. Orang agak dia ni langsung tak ada perkataan tolong ke? Boleh tahan dia punya ni ego. Nampak tak kat situ kan? So guna perkataan tolong. Even kita upline ke, kita downline ke, tak kisahlah. So tolong tu kena jaga. Tolong tu kena ada. Okay? Kita nak suruh anak pun, kena ada perkataan tolong kan? Selalu minta tolong anak kan? Kak tolong? Kan? Betul? Betul kan? Betul tak? Okay? Kena jaga. Okay. Sebenarnya 3 perkataan ini akan mempengaruhi kita seorang pemimpin yang disenangi lah, dipercayai oleh kita punya downline. Okay? So downline of course kita akan rasa hidup dengan keadaan yang happy, circle yang positif. Dah macam family pun kan. Dalam ni pun kita dah anggap family kita. Kan? Walaupun dah banyak sideline, dah besar dah kita punya keluarga ni sebenarnya. So nampak tak rasa dekat dengan Nani, rasa dekat dengan Cik Ija, rasa dekat dengan Kak Diana kan, dengan No. Nampak tak kita rasa dekat sebabnya circle tu. Okay, walaupun mak ayah lain-lain, tapi kita rasa satu family. Okay, betul tak? Jangan malu mengaku silap. Malulah kalau tak nak mengaku. Okay, betul. Kita, walaupun bukan salah kita, kita minta maaf dulu. Okay, tak apa. Sebab orang ni, walaupun dia tengah marah, kita cuba nak, macam Asrul cakap, jangan nak bertegang lidah kan. Apa tu? Apa tu yang tadi? Jangan nak berdebat. Jangan nak berdebat. Okay? Kalau orang tengah marah, kita cuba berdebat, memang tak akan selesai masalah. Ucap maaf je. Dia terus diam. Betul tak? Kakak tolong? Tak? Adik? Okay? Boleh? So, yang kelima. Tenang. So kita kena sentiasa bertenang bila berada dalam situation di bawah tekanan. Maknanya kita stres. Okay? Semua orang ada tekanan. Semua orang ada stresnya. Lagi-lagi sekarang kan masalah stok lambat sampai. Kan dulu kalau perasan dalam grup, masing-masing. Kenapa stok lambat sampai? Kenapa stok habis? Kenapa stok limited? Kan bila upline tegur jangan negatif,
Masing-masing dah macam dah pandai kontrol kan. So benda tu bila kita pandai kontrol, automatik daripada negatif terus automatik positif. Circle kita tu, aura kita tu terus positif. Boleh tak? So bila tertekan ni, okay, satu lagi, kadang-kadang kita diserang hendak. Setakat ni saya belum diserang hendak oleh keyboard warrior lah, keyboard warrior hater. So belum lagi. Minta jauh lah benda-benda tu. Kalau kita tak kuat, memanglah kita memang down lah. So kita kena kuat. So bila tertekan, korang mula cari upline kan. Kau ada salah sikit marah dekat upline. No. So kita sebagai leader, okay, ingat kita sebagai leader kena tenang dulu, hadapi dengan tenang, relax. Ambil nafas dulu kan. Sebelum kita nak berkata-kata, so jangan gelabah, just relax. Relax, jangan marah-marah, okay? Sebab kalau kita tengah stres, korang cuba nak cakap macam macam dalam WhatsApp lah kan. Bila kita type dengan voice note, tak sama tau orang baca, tak sama. Okay, cara tulisan dia ni okey tak okey. Jawab sepatah, tanya sepatah, jawab sepatah. So nampak tak? Perkataan type dengan voice note tu tak sama. Orang akan beranggapan ada yang tak baik kan. So tak boleh. So kena stres terus, stok bulan lepas tak sampai. So just relax. Sebab semua orang hadapi yang sama. Okay, dekat KL ni lagi lah sebab kita pakai DHL kan. Bila kita dapat tahu DHL punya staff banyak kena COVID, so kita kena faham lah. Bukan salah daripada pihak warehouse, daripada syarikat. So kita kena faham keadaan COVID sekarang kan. Semua orang macam dah dekat sangat. Walaupun kita tak kena, orang lain kena, so kita kena faham. Okay, kita kena ambil tempat diri diorang tu. Kena tenang dulu. Okay, kena tenang, lepas tu jawab dengan baik. Kalau downline tanya, rakan yang tanya, customer tanya, just jawab tenang-tenang je. Okay, kita cari solution. Solusi lah. Setiap masalah ada solusinya. Sebab kita ni kan pemimpin, kita juga dianggap sebagai pahlawan lah kan. Macam kita nak pergi perang, of course kita leader kat depan kan. Bukan kita nak jadi leader, bukan nak jadi boss. Okay, boleh faham beza boss dengan leader. Tak sama tau. So, kita kena seorang leader, dia cari solution. Seorang boss, dia takkan cari solution, tapi dia suruh kita cari solution. Beza tau, leader dengan boss. So, seorang leader ni, dia akan cari solution, bantu kita. Okay? Macam mana? Okay, of course, okay. Kita punya leader ada stok. Tak apa, aku dahulukan aku punya stok dulu. So, ada tak solution kat situ? Kita tak bagi tahu leader kita, tapi selalu pam dalam grup. Cakap yang tak elok dalam grup. Tapi kita tak nak refer upline kita. Sedangkan upline kita ada stoknya kan. Tapi of course kalau urgent, tapi korang janganlah ambil sikap panggil apa tu? Cuba nak panggil apa tiba-tiba lupa perkataan tu. Nak ambil kesempatan. Okey, janganlah korang ambil kesempatan pula atas leader korang. Mentang-mentang lah dia ada stok. No, kita wajib kita dah tahu situasi macam ni, belajar daripada kejadian sebelum ni. Of course kita kena pegang stok. Okey, jangan mengharapkan leader. So kalau mengharapkan leader, kalau leader tu nak kena handle 100 orang, nak pegang stok, besar modal tu kan. So kalau yang urgent, betul-betul urgent, tak ada masalah lah korang refer leader. Mungkin leader boleh bantu kan, daripada kita hilang customer, pergi cari orang lain. So saya banyak minggu, bulan 2 ni saya paling banyak terima ahli orang lain tau. So kadang-kadang kita tak nak bagi tapi rasa kesian sebab produk kan terdesak, urgent. Ayah nak operate, tak nak kita kena bagi walaupun dia daripada ahli orang lain. Nampak tak kat situ? So kita tak nak jadi yang sama, ahli kita pergi cari orang lain. So apa yang kita buat, kita kena pegang stok lah. So nampak tak kat situ? So kena cari leader kita untuk bincangkan, selesaikan masalah. So sama juga apa yang macam kita nak bagi reward kan, kita dah butuh lah. No suka refer saya. Kak, apa kita punya promosi nak buat ni? Apa lagi dia suka macam tu. Tak apa, baguslah. Sekurang-kurangnya kita bincang sama-sama. Tak adalah kau aku suka-suka Kak. Saya nak buat macam ni, okey tak? Boleh kalau rasa mampu, go on. Nampak tak?
So kita ada solution. So cari keputusan yang terbaik. So boleh dapat. Kena tenang jangan stres-stres. Saya tahu ramai yang stres ni. Stok tak sampai. Semua orang menghadapi yang sama, bukan korang je. CBN kalau korang tengok Facebook, Cikgu Ayu sendiri pun dah licin dia punya stok, tengah tunggu stok. So kita ni yang bukan siapa-siapa nak bandingkan Cikgu Ayu tu yang banyak pun dah hadapi masalah yang sama. So korang jangan nak stres sangatlah. Boleh? Boleh. Okey, yang keenam, rendah diri. Apa yang dimaksudkan rendah diri ni? Penting tak rendah diri ni? So penting tak rendah diri ni dalam setiap makhluk. Maknanya setiap orang. Rendah diri ni penting tak? Itulah yang leader lagi pun licin stok. Tahu tak apa? Bukan tak nak tolong tapi stok dah licin. Sampai-sampai habis. Orang rasa macam mana leader nak tolong? So korang lah yang kena ubah diri sendiri. So kita dah nampak stok ni terdesak, janganlah takut simpan stok. Keluarkanlah kita punya kita punya modal, janganlah sayang duit nak cakap duit. Okey, nampak tak? So kena tenang, senyum selalu kan. Okey. Yang keenam, rendah diri. Penting tak rendah diri ni? Ya, sangat penting rendah diri. Walaupun kita ni pernah jadi seorang engineer, pernah jadi seorang doktor, pernah jadi seorang pensyarah, pernah jadi top leader di syarikat lama. So rendah diri ni kena adalah dalam diri. So sebabnya sangat penting. Benda tu mencerminkan kita dekat seseorang kita ni. Di downline kita, rakan yang kita nampak kita ni jenis macam mana. Okay? Tak adalah kita ego memanjang kan. Stok boleh ubah estima. Kan? Dalam stok tak ada tu, keluar sebiji estima kau. Apa heran? Sekali keluar kereta rumah pula kan. Doang-doangkanlah. Amin. Kan? Okey, penting. Rendah diri ni sangat penting bila kita jadi pemimpin lah. Tak sebenarnya pemimpin. Siapa-siapa pun memang kena adalah rendah diri tu. Okay? So memang kena ada rendah diri. Semua makhluk memang wajib ada sifat rendah diri. Okay? Walaupun kita hebat macam mana pun, tak rugi pun kita rendah diri kita. Okay? Untuk dapatkan circle yang happy-happy. Korang happy tak berada dalam grup ENJD, dalam grup PQS Legacy, dalam grup Nani and the Gang? Nani and the Gang lah. So happy-happy tak? Of course kita happy. Circle dekat Forever ni sangat happy-happy. Lain dekat, berbeza sangatlah bisnes yang sebelum ni. Nampak tak? Kalau stres tak istighfar. Okay, betul. Kita sentiasa beristighfar lah. Kan? InsyaAllah. Dalam banyak-banyak bisnes saya cakap, bisnes Forever lah paling happy dengan circle sangat positif yang maknanya orang tak kenal pun dah anggap kita family, sideline. Saya rapat dengan sideline. Puncanya kita ada team building kan. So jumpa dekat situ, orang ni macam ni. Bagus orang Forever ni tak ada macam kau aku tak ada macam tu. So memang sangat happy lah. Memang sangat berbeza. Rugi sangat kalau korang lepaskan dalam circle yang positif sekarang ni. Okey, yang ketujuh, jujur. Okey, jujur. Tadi Tuan Asrul dah cakap kan, bisnes ikut Rasulullah, salah satu amanah jujur. Kan? So sama juga dekat Forever ni kita kena, untuk jadi leader yang hebat, jadi leader yang baik, of course kita kena jujur. Jujur dekat dari segi mana? Kalau downline buat pembelian, kita punch lah. Kan? Lagi-lagi dia pun ada dalam grup. So punch je, ganti sisi dia orang balik. Jangan tak punch. Okay, kalau upline lupa, downline kena remind. Mungkin upline kadang terlupa kan. Mainan banyak macam ni. Yang ni nak stok, yang tu nak stok. Lama-lama jadi dah hilang, lupa nak punch. Dah punch ke belum? Kan? Okay? Okay, boleh So kena jujur lah dekat situ. Okay, ganti sisi dia orang, punch, key in. Okay. And then satu lagi reward ni. Reward ni
satu lagi korang kena jujur. Okay, of course korang ada rangkaian kat bawah kan. So leader korang mungkin bagi tugasan dekat korang, korang tolong agih-agihkan reward tu dekat korang punya downline yang capai target. So faham tak? So kita sebagai leader, kita kena bertanggungjawab lah. Okay, kena amanah. So upline dah bagi reward tu, korang bagilah balik dekat korang punya rangkaian. Cuba bagi amanah lah. Amanah diri sendiri okay, kat situ kalau kita tak amanah, ini selalu terjadi dekat marketing dan networking, bukan dekat forever dekat luar lah, sebab saya dapat ramai leader-leader yang pernah join MLM. Dia pernah buat satu bisnes ni dalam masa 6 bulan, dia boleh capai insentif. Tapi hanya satu insentif je dia dapat. Yang lain upline dia ambil. Nampak tak? Tak amanah kan kat situ. So bila tak amanah, rangkaian kita nampak kenapa leader aku macam ni tak bagus. So dia orang akan stop tak buat bisnes tu. Kan? Walaupun kita punya bisnes ni sangat bagus, boleh bagi duit macam mana pun, kalau kita tak amanah, memang slack lah. Rangkaian kita memang lari. So kita kena bina kepercayaan dekat dia orang. So amanah tu sangat penting. Jangan hilang kepercayaan rangkaian kita atas diri kita. Boleh Boleh faham? So kita pergi yang ke 8, dah nak 12.30 dah. Okay, cepat. Kreatif. Okay, kreatif. So walaupun benda tu nak cepat berjaya, kita kena jaya. Okay, kita nak berjaya dengan cepat atau berjaya berpanjangan. Ada beza kat situ. So kalau nak berjaya dengan cepat, okeylah korang pergi sendirilah kan. Kalau korang nak berjaya berpanjangan, lama, ikut step lah. Teamwork lah. Teamwork tu sangat penting Okey, yang ke-8, kreatif. Apa yang dimasukkan kreatif? Dalam sikap menjadi seorang pemimpin. Okey? Okey. Cepat, apa yang dimasukkan kreatif dekat sini? Okey? So kreatif ni bukannya suruh lukis, tak, bukan nak tunjuk kebolehan, tak. Tapi kreatif kat sini kita adalah cari idea, solusi untuk tujuan, untuk apa yang kita nak capai dalam rangkaian kita. Okey? Kat sini kena kreatif untuk kita cari, okey. Macam akak nak bagi hadiah apa yang sesuai. So kita kena kreatif. Buat promosi, buat marketing. So sekarang HQ buat marketing SYJP kan, kita di bulan Ogos kan, bulan apa? Bulan kemerdekaan kan. So kita buat promosi kemerdekaan. Tapi kita letak je SYJP. Nampak tak? Nampaklah menarik. Belajar buat poster. Sebenarnya poster ni mempengaruhi kita punya visualize, orang nak membeli tau. Kalau poster tak cantik, memang orang tak terpikat lah. Sebenarnya poster tu, tapi kita ikut benda yang sahih lah. Okay? Kalau reward diri sendiri punya reward tu, free gift dari kita sendiri, jangan pergi post dekat Facebook. Okay? Sendiri-sendiri sahaja. Okay? Personal dengan customer, personal dengan kita punya ahli. Boleh? Boleh. So, belajar buat poster. Minggu hari Rabu hari tu saya belajar ajar buat poster kan. Guna Canva. So, manfaatkanlah. Dah ramai dah pandai buat poster sendiri. So, bila dah pandai buat poster, rajinlah memberi. Memberi dekat grup. Janganlah korang simpan sorang-sorang. Okey, buat poster madu ke, cantik je kan. Tulis khasiat dia tapi tak nak share dekat grup. Tak boleh juga kan macam tu. Okey, bagi contoh yang baik. Okey, yang ke-9 ni, contoh yang baik. Nak jadi leader yang baik bukan Kejap okey, kita kena jaga tata susila. Ini nak contoh jadi leader yang baik, contoh yang baik, kita kena jaga kita punya tata susila, kata-kata, tindakan kita. Semua tu sangat penting lah. Okey, masuk kelas awal. Ini kita pun tak nak masuk kelas. Adakah kita punya downline, rakan yang kita tu nak follow kita? Nampak tak kat situ? Aku tak nak masuk kelas. Satu lagi tak nak masuk kelas. Tak dapat masuk kelas. Jangan pergi war-war dalam grup. Sebab dalam grup korang ada downline.
ada downline. Kalau korang tak masuk, ni tak terjadi pada saya lah. Itu bukan sifat saya, tapi mungkin manusia ni kan perangai ubah-ubah. Perangai masing-masing kan. Of course dia akan nampak macam ni. Alah, Ablan aku tak masuk kelas. Buat apa aku nak masuk kelas? See, nampak tak? So kita tak nak mempengaruhi kita punya downline. Kita dah nampak downline kita ni boleh pergi jauh. Kalau kita tak nak masuk kelas, jangan pergi mention dalam grup. Okay? Okay, boleh faham kita diam-diam je. Okay, sama juga kalau kita pergi untuk bantu downline kita pergi close customer kan. Padahal kita punya downline tu, kita dah nampak kelebihan dia. Dia lebih jauh, lebih pandai, lebih hebat. Tapi dia nak bantuan kita kan. So kita boleh tipu dia. Alah, saya ada urusan lah, urgent. So nampak tak sebenarnya kita nak tengok dia punya tindakan. Kalau ada kita, dia memanja. Nampak tak? Kalau tak ada kita, dia boleh hidup pun. Kan? Nampak tak? Sama je, no, akak pecahkan grup WhatsApp Alah kak, boleh ke no ni? Dia takutlah, tak beranilah. Kau tengok apa jadi? Lepas dia dah handle grup dia, zap masuk 100 orang dalam masa seminggu. Nampak tak? So nampak, kita dah tahu kelebihan kita punya downline, kita cabar dia. Kalau dia tak nak juga, tak apa, kita tunjuk kita, okay, bantu dia. Padahal kita tolaklah. Buatlah alasan kan macam tu. So sama juga dalam konsep nak join kelas, kita dah nampak kita punya downline. Of course kita ada masalah, mungkin masalah kita ada harusan tu, tak marah pun, tapi jangan bagi tahu dalam grup. Boleh faham Boleh? Okey. Yang ke-10, fokus, setia dan bersemangat. Semangat tak sekarang ni? Masih semangat ke? Semangat tak? Seorang pemimpin kena sentiasa jadi tokoh lah, teladan yang baik dekat tim, sentiasa bersemangat, fokus, setia. Okay? Kalau korang tak fokus, korang tak setia, macam mana kita nak kembangkan rakan yang kita? So boleh dapat tak? Okay? Kalaulah pemimpin yang baik, insyaAllah kita punya rakan kita pun boleh pergi jauh, insyaAllah, amin. Kan? Kita nak pergi jauh, berpanjangan. So bergerak dalam tim lah. So, ada dapat tak? 10 sikap pemimpin yang baik. Dapat sesuatu tak? Okay. So, huraian kat sini. Okay. Rumusan ni yang samalah. Okay, rumusannya kat sini. Anda assistant supervisor. Okay, anda supervisor. Anda assistant manager, anda manager, anda adalah seorang leader. Memang anda seorang leader. Okay? Dan kita kena beri nilai yang baiklah dekat rakan kongsi. So yang ni yang minggu lepas jugalah. So jaga hubungan, tiru gerak kerja leader kita. Nampak no rajin buat nota. Selalu muka no je, tak ada orang lain. Kenapa nampak tak kat situ? Kita boleh nampak tau. So kita kena cabar diri sendiri. Kita duplicate kerja aktiviti leader kita buat. So sebenarnya saya bukan tak nak buat nota. Sebenarnya saya nak tengok siapa yang berani muncul. Tapi no juga pergi muncul. Aku kan. No ni punyalah baik sangat. Kita nak latih korang sebenarnya nak jadi leader. So kat sinilah nampak tak? Saya bukan tak nak tulis nota. Tapi nak latih korang. Buat muka kesian lah dalam grup, buat ugut lah. Itu saja je mainan kan. Tapi korang tak nak tindakan tu tak ada. So no juga kan. So kita cubalah Cuba. Okay. Kena pasti kelebihan, kekuatan bagi latihan peranan rakan kongsi. Kita kena latih diorang. Sebab tu saya suka latih. Saya suka latih no. Okay. Saya buat no bukan macam mengarah tau. Sebenarnya benda tu melatih orang. Kalau yang dapat PN tepi, Dek No tolong share dekat grup universiti kan. Sebenarnya dia melatih orang. Macam Najah dulu, Najah ni rajin tau. Dia nak melatih orang. Dia dah siap dah copywriting. Kak, akak tolong paste je dalam grup kak. Nampak tak? Oh bagusnya. Aku nampak, aku tahu. Itu copywriting Najah punya. Kan nampak tak kat situ? So kat situ kita nak melatih sebenarnya. Okay? Dan tindakan kita kena ada tindakan lah. Okay? Kena berjaya ni kena ada tindakan. Okay? So untuk huraian sikap-sikap seorang pemimpin tadi, jaga kita punya rakaian. Okay? Jangan buat diorang tu sebagai orang suruhan kita lah. Tapi kita
ajar dia untuk jadi leader. Okay? Jangan campur aduk urusan peribadi dalam hal bisnes. Of course semua ada masalah peribadi kan. Tapi ada yang campur aduk dengan urusan bisnes. Ini semua orang ada kematian kan tau. Bukan nak cakap minta maaf tau. Sebab ni sendiri, saya sendiri pun kalau ada masalah, ingat dulu perjuangan saya dulu, saya ada masalah macam mana pun kan. Sebab saya dah nak buat forever ni sungguh-sungguh. Okay, aku nak buat forever betul-betul. Segala benda, kahwin, family kahwin ke, aku tolak tepi. Tanyalah Pok Cik Zo tu. Tak apa, pergilah balik Kuantan dulu. Tinggalkan mama aja kat sini. Mama nak handle forever. Nampak tak? Pengorbanan kita tu sangat kuat sebenarnya. Tapi ramai lagi macam tak boleh nak asingkan hal peribadi dengan kita punya bisnes. Okay? Sama lah kalau kita ada bisnes, kita nak bagi yang terbaik tak kat bisnes kita ni. Okay? Untuk tahun pertama ni, kita tolak tepi segala urusan. Lagi-lagi PKP ni, manfaatlah peluang ni betul-betul. Kalau sebelum PKP, Dayah tak boleh lah ada kenduri, sepupu kahwin. Dayah tak boleh lah atuk kahwin. Kahwin. Okay, nampak tak kat situ? So kita cuba tolak tepi lah. Kita nak bina bisnes kita ni dalam masa setahun all out. Bagi terus. Nak bagi terus. Nak buat terus. Nak buat sungguh-sungguh. Jangan main-main. Sebab tu saya jenis yang tegas. Minta maaf. Saya memang seorang yang tegas. Dari bekerja dulu orang nampak saya tegas. Bila buat waktu kerja, saya memang fokus kerja je. Waktu rehat, waktu balik, korang boleh bertepuk tampar, gelak-gelak lagi. Nampak tak kat situ? Bezanya orang yang betul-betul fokus. Okay? So, lepas ni, kena jangan lari pada tanggungjawab. Okay? Jangan lari daripada tanggungjawab. Maknanya kalau ada masalah, selesaikan solution tu. Nak jadi leader hebat kan? Kita kena selesaikan setiap masalah rakaian kita. Boleh-boleh? Nak jadi pemimpin yang bertanggungjawab tak? Nak jadi pemimpin yang baik tak? Siapa sini nak jadi pemimpin yang bagus? Saya, tarik saya. Tarik saya. Okay? Okay, terbaik lah korang. Stay sampai 27 orang. Jangan left lagi. Okay, tunggu. Sesi bergambar belum lagi, penutup belum lagi ni. Sikit. Okay? Saya harap semua yang ada dalam kelas hari ini seorang leader yang hebat. Okay? Okay? If you cannot do great thing, do small thing in great way. Siapa boleh faham masuk dekat sini? Okay? Kalau kita tak boleh, apa ni? Astaghfirullahaladzim. Okay? Siapa yang boleh faham masuk dekat sini? Okay? Kakak, slow. Okay, dekat sini, kalau kita tak boleh jadi luar biasa, okay? Kita bagilah yang terbaik. Okay? Kita tak boleh buat yang terbaik, bagi perkara kecil tapi cara yang terbaik. Maksudnya dekat sini, walaupun kita tak ada result, sekecil-kecil kita cuba bagi yang terbaik. Orang akan nampak kebaikan kita tu. Boleh faham Boleh faham? Boleh faham Okay. Korang hebat kan? Okay, penutup Tak ada dah kot. Okay, boleh. Okay, penutup Okay, penutupnya, okay, yang untuk yang jadi leader ni untuk jadi leader, okay, kita dah boleh lakukan penilaian kekuatan untuk ahli kita bagi manfaat kelebihan ahli kita tu sendiri. Kita tak tahu kelebihan ahli tu kan? Kelebihan ahli kita tu kadang-kadang kita tak nampak. Cuba bagi peluang dekat diorang, kaji diorang apa kelebihan diorang ada ni. Okay? Dan cuba mainkan kekuatan diorang ni, sematkan dalam kita punya team. Mungkin hebat dalam coaching untuk sesi clean night. So nampak tak kita dah serahkan dekat untuk sesi senaman. So nampak tak kita tahu kelebihan ahli kita. Okay? Mungkinlah korang yang terbaru siapa yang psikologi apa tu? Apa yang orang ahli baru know tu? Fisioterapi. Fisioterapi. So mungkin dia boleh bantu kita dalam untuk produk kan dia lebih tahu kan. Nampak tak kat situ? So setiap orang ada kelebihan dia. Macam saya ni seorang yang tak tahu apa tapi boleh tahu cakap je. Kelebihan kat situ. Okay, boleh nampak tak? So kita kena kaji kita punya kelebihan ahli kita. So ramai dalam ni
seorang yang hebat sebenarnya. Kak Afiani tu pun bukannya calon-calon orang hebat. Dia sorok je dia punya kebolehan tu. Betul tak Kak Afiani? Kan? Kak Afiani jangan nak sorok saya boleh tahu. Jangan ingat saya boleh tahu tau. Saya ni nujung Pak Pelalan. Okay, saya boleh tahu perangai seseorang, kelebihan seseorang, insyaAllah. So, benda yang saya nampak tu, korang tak nak tunjuk je. Macam Lin boleh jadi speaker hebat. Cantik je Lin kan. Saya suka yang satu tu, apa? Lin punya video tu. Memang kelakar. Okay. So, masing-masing ada kelebihan masing-masing. Saya boleh nampak semua tu. Tapi, masing-masing tak nak. Tak nak tunjuk. Okay. Okay, korang tak boleh sorok daripada saya sebenarnya. Okay. Okey, fokus pada peningkatan berterusan dekat sini kan. Okey, tingkah laku kita dilengkapi dengan bidang yang mungkin menjadi kelemahan. Okey, jika kita tidak akui dan diketahui. Okey, dekat sini kita dah tahu kelebihan kita. Okey, kita tak nak guna. So, benda tu akan jadi lemahlah satu tim. Okey, nampak tak? Okey, seorang pemimpin kita kena bagi peluang dekat rakyat. Praktikan kelemahan dia orang tu. Okey. Bukan kelemahan dia orang tau. Dia hebat tapi kita tak bagi peluang dekat dia. Tak bagi peluang untuk tunjuk kelebihan dia tu. Nampak tak kat situ? So, kita kena bagi peluang dekat kita punya rakaian. Penting tu, sangat penting. Terima kasih Najah bagi peluang dekat akak jadi speaker. Okay, jangan lebih-lebih Okay. Okay. Okay, pelbagaikan kebolehan untuk kembangkan rakaian. So, dekat sini kita punya team latar belakang yang berlainan tau. So, korang kena bantu kita orang, kena bantu Najah, kena bantu saya, kena bantu Noh untuk kembangkan lagi kita punya rakaian. Boleh Boleh. Okay, bagi latihan dekat rakaian kita untuk ikut kemahiran masing-masing. Kalau dia boleh buat speaker, jadikan speaker. Okay? Kalau dia boleh mengajar kita tentang TikTok, ajar. Minta dia jadi guru TikTok. Boleh Okay, boleh dekat sini kita tahulah rakaian kita, kelebihan kita. Kakak slow sikit. Okay? Semakin banyak pemimpin yang dapat manfaatkan kekuatan ahli rakaian kita, kemungkinan pasukan kita menjadi pasukan yang berpotensi tinggi. Kita nak tak? Tim susu galida slow. Okey, nampak tak? So, tindakan tu sangat penting. Lakukan nilai-nilai kekuatan setiap ahli pasukan kita. Hasil daripada penilaian tu, idea-idea seperti, idea-idea akan keluar. So, nampak tak? Bila kita dah banyak, kita punya tim ni ada kelebihan. So, banyaklah idea kita nak manfaatkan. Okey? Boleh? Okey. Dekat saya ambil satu petikan daripada buku 1 juta bukan wan ni. Tiba-tiba 1 juta. Okey, satu petikan dalam buku ni. Okey, bab 2. Dari biasa menjadi luar biasa. Percaya dan berusaha mencipta kejayaan. Kejayaan yang berhasil tidak semestinya perlu melakukan perkara yang hebat. Fokuslah pada perkara kecil. Sama tak? Small thing, a great way. Nampak tak? Fokuslah pada perkara kecil yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Okay? Cari bukti dan platform terbaik ketika orang lain tidak percaya. Inilah peluang anda untuk berjaya. Ini petikan daripada buku. Bukan 1 juta, bukan wang. So nampak tak kat situ? Apa tak? Korang faham tak masuk kat situ? Okay? Jadilah inspirasi kita walaupun kecil, sekecil-kecil tu bagi nilai yang terbaik. Okay? Boleh Dapat sesuatu? Okay, kelas kita dah habis. Okay? Okay, so harap apa yang kelas pagi ni, harap bagi ilham dekat korang, dapat lebihkan banyak memberilah dekat grup. Okay, saya minta maaf jika ada yang terasa dengan kata-kata penyampaian saya. Mungkin yelah kita nak jadi leader yang hebat kan. So kita kena belajar lah kan dari kesalahan
So benda perkara yang buruk tu datang daripada saya, yang baik tu datang daripada Allah. Okay. Nak promote sikit Okay, kelas malam esok. Okay. Tof the apa? Touch of Forever. Okay, oleh kita punya speaker kita Kak Liana. Okay, ramai-ramai masuk kelas dengan ini kelas produk So nampak tak? Kita ada kelas produk, kita ada kelas bisnes, tapi masih lagi nak pergi masuk kelas orang lain. Saya tak faham lah. Tapi bila tanya, nak manager, nak berjaya, tapi korang pergi masuk kelas orang lain. So korang kena ikut step Kelas kita, kelas BA International dah ada, HQ dah ada. Nampak tak? Bila HQ buat kelas, open dekat Facebook, kita tak ada buat kelas kan? Nampak tak? So, BO International punya kelas, kita pun tak kacau BO International punya kelas. So, kita join BO International punya kelas. Dapat tak? So, Isni, kita punya kelas. So, masuk kita punya kelas. Okay? Dapat Boleh Okay, terima kasih semua. Ada MC kita ke? Mana ni? Okay, thank you Tania yang stay sampai akhir. Paling hebatlah hari ni. Kekal 20 lebih kan. Memang terbaik. So jangan left lagi. Jangan left lagi. Sabar. Kita ambil gambar dulu. Kita ambil gambar dulu. Okay, saya harap ambillah kalau rasa tak baik. Okay, sebab kita nak belajar kan. Okay, buka kamera. Buka kamera, kita nak ambil gambar. Sebelum nyanyi, ramai Tania, Cik Gila, Tania, Izian ni siapa? Okay, Fitrah. Okay, Tania sampai ke hujung. Okay, get ready. Botol. Hai Lin. Lin ni macam cikgu tau. Aku suka tengok muka Lin. Tahu kenapa? Habislah kau Lin. Ada. Lin punya IG kan menarik gila lah sekarang ni. Dahsyat lah ni. Terbaik lah. Boleh dah close sale dekat reel tu. Link dah close sale lah dekat reel Instagram. Belum lagi. Masih. Lin memang bekal lecturer ya. Suka tengok. 1, 2, 3. Right. Terima kasih semua. Lagu-lagu. Jangan lari. Kita ada lagu. Kita nyanyi dulu. Yes, no limit. Go, millionaire. Go, millionaire! Yes, no limit! Go, millionaire! I wonder why you and me fight each other. Don't you see the similarities between us? Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me, those eyes, lips, you can't deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family.
we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister. We're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister. Just one big family, family. Care about you, and I wish you could realize there's no difference between us two. We're part of one family, no matter how far you are, and even if we don't know each other. Oh, you and me and you, we are one. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. Oh, oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, one big family. Thank you. You are my family. Bye. Satu-satunya cara untuk melakukan sesuatu yang hebat adalah dengan menyukai apa yang anda lakukan. Kalau engkau ingin menjadi raja, maka pakailah sifat qanaah, yakni kepuasan. Kalau engkau ingin syurga dunia sebelum syurga akhirat, pakailah budi pekerja yang mulia. Seseorang yang tidak pernah membuat kesilapan, maknanya tidak pernah melakukan sesuatu pembaharuan. Kehidupan kita seperti menaiki basikal. Untuk mengekalkan keseimbangan, kita perlu terus bergerak. Jangan pernah putus asa. Anda mempunyai satu kehidupan saja. Gapai apa yang anda impikan, dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. Saya sentiasa gagal dan gagal dalam kehidupan. Karena itu, saya berjaya. Permulaan bagi setiap kejayaan adalah keinginan. Orang yang berjaya sentiasa melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh orang yang gagal. Jangan mengharap dirinya mudah. Sebaiknya mengharap diri anda lebih bagus. Jangan biarkan ketakutan pada kegagalan melebihi dari kemanisan kemenangan. Orang yang berjaya dalam hidup adalah orang yang nampak dengan jelas tujuan dan matlamatnya ke arah tanpa menyimpang. Kebanyakan orang gagal bukan kerana bodoh, tetapi mereka gagal kerana melakukan kerja bodoh. Pemikiran yang hebat membincangkan idea. Pemikiran yang biasa membincangkan acara. Pemikiran yang sempit membincangkan orang. Jangan takut untuk berputus asa pada sesuatu yang bagus untuk menghasilkan sesuatu yang lebih hebat. Kelemahan kita yang utama terletak pada putus asa. Cara yang paling pasti untuk berjaya adalah dengan mencuba sekali lagi.
Dan karena itu, janganlah mengalah.